Hai, Assalamualaikum. Ini adalah video kali kedua sebab kat Facebook tiba-tiba dia punya suara hilang. Okey. So hari ni Kak Vi nak share tentang Money EQ yang sepatutnya video dia semalam. Tapi tiba-tiba dekat Facebook Kak Vi punya live tu jadi senyap. Okey, so hari ni Kak Vi nak ulang balik semula. Kita nak bercerita tentang apa maksud Money EQ. Okey, Money EQ biasa kita dengar pasal Money IQ. Okey, maksudnya kita kita tahu, kita kenal duit, kita tahu RM5 warna apa, RM10 warna apa, RM1 warna apa, duit shilling warna apa, itu kalau kita Malaysia lah. Okey, so kita kenal itu adalah duit. Kita tahu macam mana kita nak guna duit tu. Okey, macam mana kita nak tambah duit tu. Okey, so itu adalah lebih pada Money IQ. Maksudnya dia tak ada kena-mengena pun dengan emosi. Okey, so bila Money EQ ni, Money EQ maksud dia adalah Money Emotional Intelligence. Okey, maksudnya apa emosi yang ada pada duit tu. Okey, kita tak pernah pun bayangkan sebelum ni yang duit ada emosi. Betul tak? Okey, kalau you all ada yang pernah ataupun biasa dengar perkataan energi. Okey, semua benda ada energi. Okey, semua benda ada kehidupan. Sama macam kan selalu orang tua cakap kalau kita tanam pokok, okey, kalau nak pokok kita tu sihat, pokok kita tu gemuk, apa kita kena buat? Kita kena selalu cakap dengan dia, kita kena belai dia. Okey, nanti pokok kita akan jadi besar. Okey, so itu adalah contoh yang pokok tu ada energi. Sebab bila kita bercakap dengan dia, dia akan cepat membesar sebab dia happy. Okey, so itu adalah contoh pokok yang happy. Alright, so sekarang ni duit happy pula. Money EQ ni dia berkenaan dengan duit. Okey, so duit ni dia ada emosi dia sendiri. Okey, kita pernah tak cakap dengan duit? Kita pernah tak tahu duit kita tu, duit yang ada dalam beg duit kita tu, adakah duit tu sedih, ataupun duit tu marah, ataupun duit tu happy. So kita tak pernah pun belajar benda-benda tu. Betul tak? Okey, ini adalah dari segi pengalaman Kak Vi lah. Sebab Kak Vi sendiri tak pernah belajar tentang emosi duit ni. Okey, tak pernah bercakap. Okey, tak pernah ataupun bila Ken Honda, okey, Kak Vi belajar Money EQ ni Ken Honda. Ken Honda yang ajar dengan partner dia Dr. Scott Smith. Okey, Dr. Scott Smith ni dia personal development educator. Okey, dia buat retraining brain dan expand kita punya functional kognitif kita lah. Okey, so Dr. Ken Honda ni dia orang Jepun. Lupa Kak Vi tak share tentang asal usul Money EQ ni kan. Okay, kita patah balik. Alright, so Ken Honda ni yang ajar tentang Money EQ. Kak Vi belajar kat mana Money EQ ni? Kak Vi belajar dekat dalam program Mind Valley. Okay, Mind Valley ni dia punya owner adalah Vision. Vision ni orang Malaysia sebenarnya, tapi sekarang dia dah ada dekat US ke kat mana, tapi dia dah dekat overseas lah. Okay, so dia establish dekat overseas. Okay, tapi asalnya dia memang orang Malaysia. Okay, so dalam Mind Valley tu sebenarnya Kak Vi belajar the Silva Trauma System. Okay, macam mana kita nak reprogramming balik semula kita punya mindset. Okay, tapi bila Kak Vi isi borang dekat apps tu, dia cadangkan Kak Vi untuk belajar Money EQ. Okey, dia Money EQ ni, tapi bila Kak Vi dah masuk kelas Money EQ, Kak Vi rasa macam masa first tu macam kenapa dia suggest Money EQ? Money EQ ni apa? Sebab kita tak pernah dengar kan. So macam taklah, macam dia ada beberapa kelas yang dia suggest. Tapi macam Kak Vi tak tahu kenapa Kak Vi pilih Money EQ. Sebab Kak Vi mungkin nak tahu apa benda lah Money EQ ni kan. So bila Kak Vi masuk, Money EQ ni diajar oleh Ken Honda dan Dr. Scott Smith tadi tu. Dr. Scott Mill tadi tu. Ken Honda ni dia orang Jepun. Okey, Ken Honda ni dia orang Jepun. Dia memang sangat-sangat berjaya sebab umur 21 tahun dia dah ada syarikat dia sendiri. Okey, so cuba bayangkan, lepas tu dia kahwin, lepas tu dia ada anak. Masa isteri dia bersalinkan anak dia boleh cuti. Okey, sebab dia kata dia nak cuti, nak jaga anak, dia nak tengok anak dia berjalan, dia nak tengok anak dia bercakap, dia nak ada experience semua benda tu. Okey, sebab anak dia pun seorang je setakat ni. Alright, so cuba bayangkan dia boleh pencen, dia kata dia nak cuti tu, last dia cuti sampai 4 tahun. Agak-agak kita boleh tak? Pun macam
Kak V pencen. Ya, pencen tapi still kerja. Betul tak? Dia fully 4 tahun tu dia tak kerja. Dia memang fully jaga anak dia dengan isteri dia. Best kan kalau kita dapat macam tu. Betul tak? Okay, so dalam proses dia jaga anak dia tu, ada satu situasi tu dia pergi playground. Okay, dia pergi taman permainan. Lepas tu dia nampak ada seorang budak ni dia nangis. Okay, so bila dia tengok budak tu nangis, dia pun pelik kenapa budak tu nangis kan. Sebab budak tu tak nak turun buai. Rupanya mak dia suruh turun buai sebab mak dia nak pergi kerja. Okay, so mak pujuk lah dalam beberapa minit. So bila dia tengok, dia macam kesian tengok budak tu. Okay, sebab dia boleh cuti sampai 4 tahun untuk duduk dengan anak dia. Okay, tapi orang tu tak boleh nak duduk dengan anak dia sebab macam main sekejap je kan. Lepas tu budak tu nangis. Lepas tu bila mak dia sentiasa cakap cepatlah, okay, nak pergi kerja, mama nak pergi kerja, mungkin macam tu lah kot kan. So bila dia tengok situasi tu, dia terfikir, kenapa mak dia nak pergi kerja? Okey, sebab biasa standard yang kita tahu, kita nak pergi kerja sebab kita nak duit. Okey, so kenapa kita nak duit? Okey, sebab apa kita nak duit? Sebab kita perlu duit, okey, untuk hidup. Sebab kita nak makan, kita nak bayar kita punya bil, kita nak duduk kat rumah kan, kita kena bayar rumah, and kita buat macam-macam, semua perlukan duit. Betul tak? Dan so daripada situ dia terfikir, dia kata apa yang kita as a parent ni boleh buat untuk nak kita still dapat duit tapi kita boleh luangkan masa dengan anak kita. Okay, so macam tak adalah sampai bila sampai budak tu nangis-nangis. Sebab biasanya budak ni kalau benda yang dia jarang dapat, dia akan jadi macam tu. Betul tak? Tapi kalau budak yang dia dah tak kisah, macam pergi sekejap ke apa kan, maksudnya dia dah selalu dapat benda tu kan. So mungkin agaknya jarang-jarang mak dia bawa pergi taman kan. So situasi tu macam dia kata kesian dekat anak tu. So kesian juga dekat mak tu sebab terpaksa lalui situasi tu untuk cari duit. Okay, so start daripada situlah Ken Honda ni dia setiap hari dia buat dia dah start tulis buku. Okey, buku dia kami tak pasti buku dia tajuk apa rasanya, kejap kami tak pasti, rasanya The Japanese Art of Making Peace with Your Money. Macam tu lah kot ke, ataupun tu kami tak pasti. Oh tak, dia punya buku nama dia Happy Money. Okey, buku dia nama buku dia Happy Money. So kalau you all nak tengok, you all carilah buku Happy Money. Okay, so Happy Money daripada Ken Honda. So mulai daripada itulah dia pelan-pelan tulis buku sebab dia nak kita ni hidup dengan aman, damai. Okay, sebab Ken Honda kata macam bila dia tengok situasi tu, macam dia rasa kita ni jadi hamba duit. Okey, kita ni jadi hamba duit. Duit tu macam bos kita. Sebab bila kita tak kerja, kita tak dapat duit. Bila kita tak buat benda ni, kita tak dapat duit. Bila kita tak buat benda ni, kita tak dapat duit. So bila kita tak ada duit, kita tak boleh nak beli masa kita dengan anak. Okey, so macam tu yang dia kata dia nak bantu. Okey, kita bebas. Okey, dia nak bantu seramai yang mungkin bebas daripada duit, bebas daripada hamba duit ni. Okey, so sebab itulah dia buka kelas Money EQ ni. Okey, sebelum ni dia just tulis buku je Happy Money. So daripada buku tu ramai yang mendapat manfaat daripada buku tu lah. Alright, so dia buat Money EQ ni, memang kami rasa ramai yang dah masuk kelas Money EQ ni. Okey, sebab kelas dia online je, so kita ambil masa sendiri untuk belajar. Okey, nanti Kak Vi tengoklah berapa orang yang masuk. Sebab kita memang Kak Vi memang boleh tengok lah, maksudnya berapa orang yang dah masuk, berapa orang yang dah join dia punya kelas. Sebab semua online kan, so kita boleh tengok lah contoh-contoh sebab berapa orang, so semua tu kita boleh tengok. Okey, so memang kelas dia ni ramai sangat orang yang masuk. Okey, tapi Kak Vi tengok yang masuk kelas ni kebanyakannya orang bukan orang Melayu. Kak Vi tak pernah jumpa lagi orang Melayu. Okey, Kak Vi tak pernah jumpa orang Melayu lagi. Tapi ada beberapa yang Kak Vi tengok dia orang Melayu lah, macam dekat Malaysia pun ada. Tapi Kak Vi rasa macam, tapi ini yang untuk Mid Valley tau, bukan Money EQ. Money EQ Kak Vi tak jumpa orang Melayu. Okey, Kak Vi jumpa orang Melayu seorang aja Singapura.
kat Malaysia tak ada. Tapi kalau untuk program Mind Valley Kak Vi rasa ada seorang ke dua orang Melayu. Okey. So tak apalah, nanti kalau Kak Vi dah dapat berapa data yang berapa orang yang dah join Money EQ ni, Kak Vi akan bagi tahu. Okey. Sebab nak kena belik-belik ni macam nak kena cari kan. So bila nak kena cari ni macam ambil masa banyak sikit. So nanti macam kacau pula kita punya live. Okey. Kita punya live pula, kita punya video. Okey, sebab live tak ada suara. Alright. So harap-harap video ni ada suara. Alright. So daripada sebab Kin Honda ni bagi tahu, sejak dia buat buku Happy Money, sejak dia buat kelas Money EQ ni, ramai yang jumpa dia cakap terima kasih, sekarang hidup makin sekarang hidup makin tenang, sekarang hidup makin ceria, dah tak perlu fikir pasal duit. Okey, tapi duit sentiasa datang. So macam mana boleh jadi macam tu kan? Macam best kan? Sebab kita ni asyik cari duit, betul tak? Okay, so kita nak macam Kak Vi nak situasi macam tu. Okay, so teringin lah nak jadi macam dia, pencen 4 tahun, jaga anak tanpa fikir pasal duit. Sebab duit sentiasa ada. So seronok, alright. So okay, so itulah sedikit pengenalan tentang apa makna Money EQ. Okey, apa emosi kita dengan duit, apa cara kita berkawan dengan duit. Apa tu satu lagi yang dia ada kenalkan dekat sini, money wound. Maksudnya luka duit. Okey, luka duit ni semua orang ada luka duit. Maksudnya macam ada sejarah lah dengan duit. Okey. Kita takut dengan duit, kita geram dengan duit, kita marah dengan duit, kita benci dengan duit. Okey. So itu semua adalah luka-luka duit. Okey, money wound. Okey. Luka duit. So luka duit ni bukan datang daripada kita je. Okey, bukan datang daripada fahaman kita je. Okey, luka duit ni adalah datang daripada keturunan kita yang sebelum ni. Okey, so keturunan daripada mak kita, keturunan daripada bapa kita, so bercampur jadi kat kita. So sebelum datang kat kita, mak pula, mak dia ada mak dia ada ayah juga. Okey, so ayah dia ada ayah dan ada mak. Okey, so daripada keturunan tak tahulah berapa banyak kita punya generasi. Okey, so semua fahaman tu dia jadi macam tak habis juga video ni kecil kan. Okey, fahaman tu semua datang dekat kita, dan itulah kita sekarang. Itulah konsep yang maksudnya bila kita tengok duit, itu bukan daripada subconscious mind kita saja. Okey, bukan daripada minda separa sedar kita saja. Sebenarnya dia datang daripada family kita sendiri. Okey, datang daripada keturunan kita sendiri. So actually kita pun bagi dekat fahaman pada anak kita pula nanti. Okey, so kalau boleh, sebab tu Kak Vi rasa macam kelas Money Mind ni Money EQ ni memang sangat best. Okey, sebab kita nak faham tentang duit, kita nak faham tentang emosi duit, supaya anak kita nanti tak jadi macam kita. Okey, so macam kita ni kan, Kak Vi sendiri macam selalu stuck kan. So macam fikir pasal duit. Okey, macam abang selalu cakap, okey, ayang ni asyik fikir duit. Okey, yes, kenapa kena fikir pasal duit? Sebab bila kita kerja sendiri, dulu Kak Vi kerja KKM. Okey, bila kerja KKM kita tahu tiap-tiap bulan kita akan dapat duit. Okey, tapi sekarang ni kerja sendiri. Okey, bila kerja sendiri, yes, betul, alhamdulillah Kak Vi punya center, Nourish Training and Rehab Center, memang Kak Vi dah dapat gaji. Okey, tapi adakah gaji Kak Vi tu cukup? Okey, sebab kalau ikutkan Kak Vi punya komitmen, okey, Kak Vi punya amanah untuk bayar hutang terlalu banyak. Kalau ikutkan, Kak Vi tak boleh lagi pencen. Okey, tapi sebabkan anak, okey, kalau you all dah biasa dengan Kak Vi, you all dah tahu Kak Vi ada anak disleksia 2 orang, yang Kak Vi ada anak speech delay 1 orang. Okey, so yang dah disleksia yang 1 orang tu pun doktor dah nampak macam dah ada mild autism. So sebab itulah Kak Vi terpaksa pencen. So bila kita tak kerja, kita akan sentiasa fikir pasal duit kan. Sebab nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar tuition anak, nak bayar macam-macam nak kena bayar, betul tak? Okay, Kak Vi rasa you all pun akan ada pengalaman macam ni, betul tak? Right, so disebabkan itu Kak Vi rasa macam kelas Money EQ ni sangat-sangat best. Okay, so pada Kak Vi as a umat Islam, as a umat Nabi, umat Rasulullah SAW, okay, jadi macam tanggungjawab Kak Vi, okay, untuk Kak Vi share tentang Money EQ ni pada seramai orang yang mungkin. Okay, sebab Kak Vi rasa macam kenapa Ken Honda, dia orang Jepun tapi dia boleh buat benda ni. Okay, kenapa kita orang Melayu
tak boleh nak bantu orang Melayu sendiri. Okay, so macam bila Kak Vi belajar, Kak Vi nampak perubahan, Kak Vi rasa sangat-sangat amazing tau. Dia punya feel dia sangat-sangat berbeza. Okay, so walaupun kita punya luka duit tu dah mungkin tak tahulah kan, macam Kak Vi dah hampir nak naik lagi satu tangga umur. Okay, beberapa lagi 20 hari Kak Vi akan 44 tahun. Okay, ada tak yang sebaya dengan Kak Vi? Okay, so bila kita dah 44 tahun, so kita punya pengalaman dengan duit tu sangat banyak. Ya, you all faham lah kan, daripada kita kat perut mak. So apa pahaman mak masa tu, masa dalam perut kita. Lepas tu kita hidup daripada kecil, kita nampak masalah duit. Oh, duit ni jahat lah, duit tu ni lah, duit tak tolong kita lah, apa tu, sebab duit orang menipu lah, sebab duit lah, macam-macam, betul tak? Macam-macam cerita pasal duit ni. So Kak Vi rasa jadi tanggungjawab Kak Vi untuk bantu you all supaya you all pun faham tentang money EQ dan kita sama-sama jadi happy dalam kehidupan kita. Okay, so itu yang Kak Vi rasa macam jadi tanggungjawab Kak Vi untuk share. Okay, insyaAllah doakan Kak Vi untuk habiskan kelas ni. Okay, kelas ni ada 21 kelas. Kak Vi dah habis 7. So ada lagi 14. Okay, tapi dalam masa yang sama Kak Vi rasa Kak Vi dah start untuk nak share dengan you all tentang money EQ ni. Okay, so insyaAllah bulan 2 nanti Kak Vi akan start buat kelas money EQ secara apa tu macam mana pakai emas macam tu. Okay, apa Kak Vi cakap, dah lupa dah. Okay, so maksudnya start bulan 2 nanti Kak Vi balik umrah, nanti Kak Vi akan start untuk pendaftaran kelas money EQ. So apa tu, Kak Vi jemput ramai-ramai. Okay, kita sebagai orang tak kisahlah kita orang Islam ke, kita orang Melayu ke, kita orang Malaysia ke. Okay, kita ada orang Melayu dekat overseas ke, ada orang Melayu Singapura ke. So mana-mana je, as long as you all boleh faham bahasa Melayu. Okay, as long as you all boleh faham bahasa Melayu, boleh join kelas Kak Vi. Sebab kelas Ken Honda dalam bahasa English. Okay, so mungkin ada benda yang kita faham, ada benda yang kita tak faham. So jadi tanggungjawab Kak Vi untuk share dengan you all dalam bahasa Melayu dengan cara Kak Vi sendiri. Mana yang Kak Vi boleh share, Kak Vi akan share sebanyak yang mungkin. Mungkin ada certain yang macam ada yang ujian-ujian yang memang kena buat dengan Ken Honda, yang itu mungkin kita tak dapat buat. Okey, tapi apa yang apa slot-slot yang penting yang Kak Vi rasa Kak Vi boleh share dengan you all, Kak Vi akan share. Okey, so mungkin bulan 2 nanti kita akan start dengan online. Okey, kita akan start dengan online Zoom. Lepas tu untuk next tu kita tengok macam mana. Kalau ada permintaan untuk buat kelas face to face, Kak Vi akan buat kelas face to face. Okey, sebab bila face to face ni dia punya energi, okey, dia punya perasaan dia tu berbeza kan. Kalau macam online ni kita rasa macam Kak Vi macam cakap sorang-sorang je kan, dengan budak belakang ni lah kan. Okey, tapi bila kita dalam kelas, okey, dia punya energi tu lain, okey, dia punya perasaan tu lain. So lagi best sebenarnya kalau kita buat face to face. So mungkin juga insya-Allah doakan kalau ada keperluan, Kak Vi akan buat road tour money EQ by Kak Vi ke seluruh Malaysia. Okey, so doakan Kak Vi supaya Kak Vi cepat-cepat habis. Memang Kak Vi target sebelum Kak Vi nak pergi umrah ni, Kak Vi akan habis 21 lesson tu untuk Kak Vi mula buat modul, supaya bulan 2 nanti kita boleh terus je start dengan kita punya kelas yang Kak Vi namakan Money EQ Training by Kak Vi. Okay, so doakan you all, doakan sebab benda ni sangat-sangat best. Sebab bila Kak Vi buat sesi-sesi brain train tu, okay, latihan otak yang Dr. Scott buat, so memang sangat-sangat best. Okay, Kak Vi cakap pun Kak Vi macam rasa sedih, okay, sebab Kak Vi tak pernah belajar pasal Money EQ. Kak Vi rasa benda tu memang sangat-sangat best. So ya Allah, kenapa Kak Vi sedih?
Alright, so tak apalah, Kak V rasa itu saja untuk video kali ni. Doakan untuk Kak V lebih bersemangat dan lebih faham. Semoga Allah bagi kemudahan untuk Kak V share dekat you semua. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung-hujung ni sedih pula. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.